Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan bahagian abstrak yang telah saya buat. Fenomena labor quiescence terbentuk daripada pasca perang, iaitu kesatuan bentuk baru. Dalam kesatuan bentuk baru ini, undang-undang buruh baru yang mulai berkuatkuasa selama tahun-tahun darurat iaitu 1948 hingga 1960 telah membentuk semula gerakan kesatuan sekerja yang berdasarkan pada kesatuan sekerja ekonomi dan kepimpinan yang sederhana. John Brazer, yang merupakan penasihat kesatuan sekerja, menyatakan bahawa tempoh selepas tahun 1948 dianggap sebagai permulaan The New Unionism. Sejak itu, telah berlaku fenomena labor quiescence yang bermula pada tahun 1949 sehingga tahun 1950. Dalam kertas kerja ini, kami akan menjelaskan makna labor quiescence dan kaitannya dengan kesatuan sekerja di Malaysia. Kami juga akan menerangkan bagaimana kawalan kesatuan sekerja di Malaysia dan kami akan menganalisis fenomena labor quiescence di Malaysia. Penulisan kertas kerja ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu mendapatkan data melalui jurnal dan artikel yang terdapat di internet sebagai sumber hasil kajian berdasarkan kepada objektif kajian kami. Dapatan menunjukkan bentuk-bentuk kawalan kesatuan sekerja, iaitu Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, berharap agar Kementerian Manusia untuk menghentikan kekacauan yang berlaku dari pihak pengurusan kementerian bagi mengelakkan konflik dalam sesebuah organisasi yang berkaitan. Kesan daripada kawalan kesatuan sekerja ini memberikan pengaruh yang besar terhadap penawaran tenaga kerja untuk industri tertentu. Bagi hubungan di antara labor quiescence dengan kesatuan sekerja telah membawa kepada beberapa kepentingan, terutama sekali dalam menghasilkan suasana yang aman bagi perhubungan perusahaan. Hai, saya Marcella Beatrice Magrin. Saya akan membentang pengenalan dalam kumpulan 4. Melihat kepada konteks sejarah perburuhan pada zaman pemerintahan British, iaitu pergerakan kesatuan sekerja telah mencapai kemajuan dengan pembentukan Malayan General Labour Union. Walau bagaimanapun wujudnya pengaruh Parti Komunis Malaya pada ketika itu menyebabkan dasar pentadbiran British telah memperkenalkan kesatuan yang bersifat sederhana dan bebas daripada pengaruh Parti Komunis Malaya dengan menumbuhkan Malayan Trade Union Congress dalam sistem perburuhan. Dasar ini adalah untuk menyokong sifat demokratik dan kepentingan kolonial kerajaan British dengan memberi kebebasan kepada pekerja untuk berkesatuan tetapi kekal mempunyai kawalan daripada pemerintah sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kesatuan sekerja semakin mendapat kawalan daripada pemerintah yang amat berkait rapat dengan fenomena labor quiescence ataupun keamanan dalam sistem perburuan. Fenomena ini yang berlaku di kebanyakan negara pada tahun 1970 sehingga tahun 1990 menghasilkan suasana yang aman dalam perhubungan perusahaan. Keadaan tersebut menjadi prasyarat utama bagi menyokong pembangunan sesebuah negara dengan wujudnya pelbagai bentuk program pembangunan yang berkait rapat dengan sistem perburuhan. Dalam penulisan ini, pengkaji akan menerangkan mengenai kesan kawalan terhadap kesatuan sekerja dengan memfokuskan kepada fenomena labor quiescence. Jumlah kesatuan sekerja yang berdaftar setakat 2017 ialah hanya seramai 929.232 orang, yaitu dalam sektor kerajaan, swasta dan badan berkanun. Kekurangan penyertaan dalam kesatuan sekerja adalah kerana kesatuan sekerja di Malaysia adalah sangat lemah dan tidak berpengaruh untuk mewakili kepentingan mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Nadira binti Naim, nombor matriks BA 201608888. Dalam menghasilkan kertas kerja ini terdapat 3 objektif kajian, iaitu objektif penulisan kertas kerja ini adalah untuk menjelaskan labor quiescence dan kaitkan dengan kesatuan sekerja di Malaysia. Objektif kajian ini memfokuskan kepada labor quiescence dan kesatuan sekerja. Seterusnya, menerangkan bagaimana kawalan kesatuan sekerja di Malaysia. Dengan menerangkan kawalan kesatuan sekerja,
penulis dapat memperolehi kesan kesatuan sekerja. Akhir sekali, menganalisis fenomena labor quiescence. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahrin Jasamin, pemegang nometrik BE 20160931. Pada kali ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang labor quiescence. Labor quiescence ini boleh kita definisikan sebagai ketenangan dalam bekerja. Labor quiescence ini sangat penting bagi seorang pekerja bekerja dalam keadaan yang tenang dan tenteram. Labor quiescence ini tidak asing lagi untuk pekerja di Malaysia, di mana labor quiescence ini telah berlaku di kebanyakan negara sejak era 1970-an lagi. Gitu jadi Malaysia. Namun di Malaysia labor quiescence ini kebanyakannya telah dicapai melalui aktiviti mogok. Labor quiescence ini sangat dipengaruhi oleh kesatuan sekerja, di mana telah menjadi tonggak utama dalam mencapai ketenangan dalam kerja. Kesatuan sekerja ini menjadi tunjang utama untuk para pekerja mencapai ketenangan dalam bekerja, dalam mempertahankan hak untuk mendapat ketenangan dalam bekerja. Kesatuan sekerja ini menjadi pelaksana utama aktiviti-aktiviti untuk para pekerja itu bersatu dalam mencapai dalam untuk mengambil itu ketenangan dalam bekerja. Mereka melakukan aktiviti untuk mencapai matlamat para pekerja pada ketika itu yaitu mendapatkan labor quiescence. Labor quiescence di Malaysia ini dia berkembang mengikuti beberapa fasa, yaitu fasa sebelum kemerdekaan, fasa awal kemerdekaan, dan fasa proses perindustrian. Menerusi fasa-fasa ini dapat kita lihat labor quiescence semakin berkembang dan berkembang dari masa ke semasa hingga kini para pekerja mampu bekerja dengan tenang dan tenteram. 4.0 Kawalan Kesatuan Sekerja. Dalam kawalan dan sekatan sering digunakan dalam pelbagai aspek yang sangat membantu negara kita Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kawalan merupakan aspek yang penting terhadap kesatuan sekerja yang dilakukan oleh majikan. Hal ini menyebabkan mereka menganggap kesatuan sekerja sebagai ancaman yang menyebabkan mereka enggan bekerja dan cuba untuk membantutkan keberkesanan mereka. Di awalnya, majikan akan menerima pembentukan kesatuan, kemudian memberi satu tindakan yang tidak sepatutnya kepada pemimpin dan anggota. Bentuk-bentuk kawalan kesatuan sekerja. Bentuk-bentuk kawalan kesatuan sekerja adalah sebuah organisasi, majikan dan pekerja yang harus menikmati pelindungan tanpa sebarang gangguan dari antara satu sama yang lain. Dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC yang berharap Kementerian Manusia untuk menghentikan kekacauan dari pihak pengurusan kementerian untuk mengelakkan konflik dalam sesebuah organisasi yang berkaitan. Dan pengawalan terhadap segala aktiviti kesatuan dan perkara berhubung terhadap pertikaian kesatuan, penggunaan dan pembekalan dana serta penubuhan kesatuan. Seterusnya, kesan-kesan kawalan kesatuan sekerja. Kesan-kesan kawalan kesatuan sekerja adalah untuk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap penawaran tenaga kerja untuk industri tertentu. Hal ini akan membantu dalam menghadkan pekerja daripada mengurangkan kadar upah semasa bekerja, dan pekerja yang telah melebihi had dalam suatu tempat kerja yang sama sekaligus akan menyebabkan kadar upah akan semakin berkurangan. Jadi, kawalan yang telah dilakukan akan dapat mengawal bilangan pekerja yang masuk agar jumlah upah tidak terganggu, dan jelaslah kawalan kesatuan sekerja dapat memendung agar tidak kehilangan sumber pekerjaan mereka. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Nurfatia Fitri binti Mulyadi akan menerangkan bahagian 5.0 iaitu analisis hubungan. Seperti yang diketahui, labor quiescence ni yang berlaku di dalam kebanyakan negara sekitar tahun 1970 sehingga 1990 telah pun menghasilkan suasana yang aman dalam sesebuah perusahaan. Kelemahan kesatuan kerja yang berlaku dalam sektor perusahaan akan menyebabkan berlakunya kelemahan dalam perusahaan. Hal ini demikian kerana kesatuan kerja adalah merupakan sebahagian daripada gerakan sosiopolitik dan juga perubahan rejim yang dikatakan amat sesuai dalam mengatasi kelemahan tersebut seperti Undang-Undang Buruh yang terhad serta amalan anti kesatuan syarikat transnasional. Oleh itu, kesatuan kerja di Malaysia terlalu lemah untuk kepentingan mereka bagi diwakili dalam perbentukan dasar pemerintahan. Kesukaran yang dihadapi oleh perdagangan di Malaysia iaitu melalui gerakan kesatuan kerja pada sekitar abad ke-21 di mana ianya telah pun menyebabkan berlakunya kepadatan kesatuan yang amat rendah dan juga mempunyai organisasi yang lemah iaitu di mana ianya ialah salah satu daripada industri pembuatan utama di Malaysia. Keadaan ini telah pun menyebabkan kesatuan tidak dapat dihidupkan kembali selama beberapa dekad kebelakangan ini. Namun, tenaga kerja menjadi lebih teratur dan dapat dijadikan sebagai potensi kekuatan sosial dalam ekonomi politik Malaysia. Namun, gerakan kesatuan sekerja ditubuhkan hanya kepada asas dan bukannya etnik. Hal ini telah menyebabkan kemasukan pekerja ataupun pegawai Bumi Putra sebagai ahli-ahli kesatuan sekerja telah pun menyebabkan kesatuan sekerja di Malaysia lebih berkembang dan menjadi sebagai salah satu gerakan buruh yang lebih kuat. Oleh itu, hasil daripada analisis ini telah pun menjelaskan bahawa labor quiescence dalam kesatuan kerja adalah amat penting. Hal ini demikian kerana ia dapat menjadikan suasana aman dalam perusahaan. Selain itu, kelemahan kesatuan kerja juga boleh menyebabkan kelemahan berlaku dalam sektor perusahaan. Kepadatan dan organisasi yang lemah juga boleh menyebabkan kesukaran kepada kesatuan kerja dan boleh terjadinya suasana kurang aman dalam sesebuah perhubungan perusahaan. Sekali, saya Johan bin Hairi akan membentangkan kesimpulan di mana kesimpulannya, sejarah zaman pemerintahan British, pergerakan kesatuan sekerja telah banyak mencapai kemajuan dengan melalui pembentukan Malayan General Labour Union. Namun begitu, kewujudan Parti Komunis Malaya atau lebih dikenal sebagai PKM menyebabkan dasar pemerintahan British terganggu, menyebabkan British terpaksa memperkenalkan kesatuan sekerja yang bersifat sederhana yang bebas daripada pengaruh PKM. Dalam pada itu juga, objektif yang diberikan dan dilakukan adalah amat penting dalam mengetahui dan membentuk kesatuan sekerja yang baik tanpa pengaruh Parti Komunis Malaya. Okey, seterusnya, labor conscience iaitu ketenangan dalam bekerja adalah sangat penting dalam suasana tenang dan damai dalam hubungan perusahaan semasa bekerja. Labor conscience ini juga amat dipengaruhi oleh kesatuan sekerja yang wujud dalam sebuah perusahaan. Hal ini kerana labor conscience ini menjadi tonggak utama dalam melakukan aktiviti untuk mencapai ketenangan dalam bekerja. Oleh itu, labor conscience iaitu ketenangan merupakan aspek yang amat penting dalam untuk mencapai kemajuan dalam bekerja.